Hari ini saya nak bercerita tentang satu peristiwa yang sangat luar biasa dan sangat kelakar. Cerita ni begini. Ada satu betina bernama Nurul Fitriah binti Ghazali. Nurul Fitriah binti Ghazali ni pegawai SPRM ataupun MACC. Nurul Fitriah yang berumur 27 tahun telah membuat satu report ataupun aduan terhadap Rosli Dahlan, peguam kepada Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin's lawyer. Dan Rosli Dahlan ni dulu juga peguam kepada 1MDB. Dan usaha Rosli Dahlan ni telah berjaya mendapat balik lebih dari 20 bilion duit 1MDB yang telah hilang. Boleh katakan lebih dari separuh lah. Dari yang dikatakan 42 bilion duit 1MDB yang hilang tu, lebih dari 20. Mungkin dalam 60 ke 70% duit 1MDB yang lesap telah dapat dikembalikan ke 1MDB. Nurul Fitriah ni, betina SPRM tadi, dia letak alamat kediaman, the house address ya. House address dia ialah ibu pejabat SPRM di Putrajaya. So dia pegawai SPRM. Dia telah buat satu aduan atau report kepada Rosli Dahlan, peguam kepada Muhyiddin, dan dia letak dia punya house address sebagai ibu pejabat SPRM. Bermaknanya dia tidur di pejabat SPRM lah, dia tak tidur di rumah. Mungkin ada bilik tidur khas di dalam pejabat SPRM untuk dia, tak tahulah. Tapi tak tahu dia tidur seorang ke dengan siapa tu, dia tak cakap lah. Dan report ni yang pegawai SPRM tadi, Nurul Fitriah buat tadi ni, di mana dia letak alamat rumah dia, residential address dia sebagai ibu pejabat SPRM. Dia telah buat report ni kepada SPRM. Dia pegawai SPRM. Dia tidur di pejabat SPRM, alamat rumah dia. Dia buat report terhadap peguam Muhyiddin Yassin. Dan dia yang juga pegawai SPRM buat report di SPRM, yang menerima report ialah dia sendiri. Nurul Fitriah tadi. So bermaknanya she made a report to herself. Dia buat report kepada diri dia sendiri. Dia yang buat report, dia yang terima report, dia juga report kepada SPRM, dia juga pekerja SPRM, dia juga tidur di pejabat SPRM setiap hari, setiap malam. So maknanya, is this a real report atau is this a fake report? Sebab pegawai SPRM yang bekerja di SPRM buat report kepada SPRM dan dia yang menerima report. So bermaknanya, ringkas cerita, dia buat report ke diri dia sendiri. Dan dia buat report kepada SPRM di mana dia pegawai SPRM. Dan bukan saja dia pegawai SPRM, dia juga tidur di pejabat SPRM. Itu alamat rumah dia, alamat kediaman dia. Anyhow, report ni menuduh bahawasanya Rosli Dahlan ni, peguam Muhyiddin Yassin yang dulu peguam 1MDB, telah lesapkan 7 bilion duit 1MDB. Tapi ada pengakuan di sini. Saya baca pengakuan. Pursuant to the settlement agreement, the payments of the settlement proceeds from GS, Goldman Sachs, and M-Bank, dua dari Goldman Sachs dan M-Bank, dua bank, which have been made and accounted for up to date, were paid directly by Goldman Sachs and M-Bank, okay, to the designated bank account. Bermaknanya, penyelesaian di ruang mahkamah yang dibuat oleh Goldman Sachs dan juga M-Bank, dua bank ni yang telah collaborate lah, telah bersebahat dengan Jolo untuk curi duit tadi. M-Bank dan juga Goldman Sachs, dua bank yang telah dikesan sebagai dua bank yang terlibat atau collaborate atau bersebahat dengan Jolo untuk curi duit 1MDB. Jadi mereka selesai di ruang mahkamah dengan membayar balik sejumlah 20 bilion lebih, dan duit ni telah dibayar kepada Kementerian Kewangan. Semasa tu Menteri Kewangan ialah Tengku Zafrul Aziz. So Tengku Zafrul ataupun bank account yang dikontrol oleh Kementerian Kewangan atau Menteri Kewangan Tengku Zafrul telah menerima duit. Duit tu tidak dibayar kepada peguam, not paid to the lawyer. So ini satu pengakuan yang telah dibuat. Ini dia report SPRM. SPRM buat report kepada SPRM. Yang buat report tu, betina tadi tu, Nurul tu, dan yang terima report juga dia. So dia yang buat report, dia terima report, dia report kepada SPRM, bukan kepada PDRM. Dan dia juga bekerja di SPRM, dan rumah dia juga SPRM, dia tidur situ juga. So nampak something very wrong lah. Mungkin tak tahulah Nurul ni wujud ke tidak, does she exist or not. And then maknanya siapa dia yang bertanggungjawab di atas negotiate duit tersebut dan terima duit tersebut dan menentukan banyak mana sepatutnya Goldman Sachs dan M-Bank bayar. How much should they pay? Who determines it? Yang menentukan ialah pihak-pihak berikut.
These are all the people. Ini pun telah direport ni. Malaysia kini pun telah laporkan benda ni. Dan iaitu Pejabat Peguam Negara, Attorney General's Chambers, AGC, Securities Commission, SC, Finance Ministry, Kementerian Kewangan, MACC atau SPRM, and the National Anti-Financial Crime Centre, dan juga IRB, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ini semua pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk negotiate dengan Goldman Sachs, menentukan banyak mana perlu dibayar, dan juga menentukan kepada siapa duit itu sepatut dibayar, iaitu kepada Menteri Kewangan atau Kementerian Kewangan. So semua dokumen ada di sini ni. Dokumen tentang siapa yang task force, siapa yang bertanggungjawab, report dari pegawai SPRM yang diterima oleh pegawai SPRM, report kepada SPRM, dan pegawai yang tidur di SPRM dan sebagainya. So it's a very funny punya arrangement. So, ringkas cerita, they doctored a report, SPRM report. Pegawai SPRM membuat report, pegawai yang buat report menerima report. So dia buat report kepada diri dia sendiri, dan report dia berkait dengan lawyer Muhyiddin, ataupun semasa tu lawyer 1MDB curi 7 bilion. Tapi yang bertanggungjawab tadi bukan lawyer, yang bertanggungjawab is task force. Dan task force tu yang saya ceritalah semua ahli-ahli task force, termasuk SPRM sendiri. SPRM pun ahli task force. Jadi SPRM nak siasat di mana duit tu pergi apabila SPRM tu yang terima duit. So dia terima duit, dia nak siasat di mana duit tu hilang, dan yang melaporkan is pegawai SPRM yang terima laporan, pegawai yang melapor, the one who report receive the report, dan macam-macam lah. So benda ni pelik. So nampak sangat ni is a fix up lah. Mereka nak kenakan Rosli, mereka nak buru Rosli, tapi mereka terpaksa ada basis lah. So apa basis dia orang ni, yang dia ni buru Rosli? Lepas tu dia pergi serbu pejabat Rosli. Dan bila serbu raid pejabat Rosli, bukan dia nak ambil dokumen berkait dengan 1MDB, dia nak ambil dokumen berkait dengan kes Muhyiddin Yassin. Tak kena-mengena dengan report dia berkaitan dengan 7 bilion duit hilang, duit 1MDB hilang 7 bilion. Yang dia nak rampas dokumen berkait dengan kes Muhyiddin Bidana Wibawa tu buat apa? So anyhow, fikir sendirilah. Inilah apa dikatakan kerajaan madani, cara mereka bekerja.